A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi qaid wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'al marhumah. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wal fahsya wal waba, khususan waba virus corona ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikri hazimil ladzat ya'ni al-maut wa ya'ni al-qiyamah. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraihkan saf pengurusi dan saf pimpinan surau An-Nadwa yang baru, saf pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal siap, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz, ustazah, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Sebab masih lagi Allah Taala panjangkan usia kita dan diberi kita kesempatan untuk sembahyang maghrib secara berjemaah. Ini merupakan satu nikmat yang paling besar. Jangan dekat semayang, angkat semayang tu pun muka berseri-seri besok pagi di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis disebut kita akan diri selama 44 tahun akhirat, tanpa berdiri, tanpa duduk, tanpa makan, tanpa minum, menunggu untuk dihisab. 44 tahun tu tuan tahu berapa? Ya, sekitar 16 juta tahun dunia. 16 juta tahun, 60,000 tahun dunia. Tak makan, tak minum, tak duduk. Lalu orang tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ramai-ramai itu macam mana nak kenal umat engkau ya Rasulullah? Macam mana nak kenal orang beriman? Kita kena ingat beriman ni bukan umat Nabi Muhammad je. Semua umat ada yang beriman. Nabi sebut umat aku akan dikenali dengan mukanya yang bercahaya-cahaya disebabkan air sembahyang. Beruntunglah orang dapat jaga semayang dan tuan. Semayang ni benda kecil je, 3 minit je, tapi orang tu nak buat. Orang boleh pikul simen daripada pagi sampai tengah hari, berhenti makan, lepas tu pikul simen lagi sampai petang semayang tak apa. Sebab pilihan Allah. Orang boleh pikul besi 100 kilo, 200 kilo. Berat tak? Berat. Tapi nak semayang 2 minit. Orang boleh puasa daripada pagi sampai petang, tak makan, tak minum, menahan diri, tapi semayang apa? Itu sebab dia buat kajian dalam Lembah Kelang ni tuan-tuan, orang yang betul-betul jaga semayang cuma sekitar 15% ataupun 10%. Tambahlah hari ni, sekarang ni nikmat Allah Ta'ala dah ambil.
La tusuha saya sebut tadi. Jika kau nak kira nikmat yang aku bagi pada engkau, tak terkira. Nikmat sembahyang berjemaah, nikmat merentas negeri, nikmat pergi jumpa cucu, nikmat semua nikmat yang berapa banyak dah Allah Ta'ala ambil nikmat pada kita. Sebab apa? Fikir sendiri. Kesilapan kita mungkin Allah Ta'ala tarik seketika, ataupun Allah tarik semua segala-galanya dan selamanya. Kalau Allah Ta'ala masukkan nama kita tersenarai dalam peserta COVID, boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab dah ada dah. Meninggal apa? COVID. Mudah sangat. Mudah. Tapi masih lagi Allah Ta'ala sayangkan kita, piaralah kita betul tuan-tuan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Hari ini nikmat nak semayang dekat-dekat dah tak boleh. Jaga. Masuk surau kena tulis nama sendiri. Dulu kita cakap malaikat tulis macam tak percaya yang kau tulis sendiri. Tulis nama sendiri. Siap suhu badan, semua benda kena tulis. Ini ketentuan Allah, tuan. Kulluhu minallah wa ila Allah. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala boleh ambil balik. Apa yang pentingnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan, masih lagi bersembahyang, masih lagi beribadah, taat kepada perintah dan tinggalkan segala larangan, hinggalah hari bila mana Allah Ta'ala jemput kita masih lagi dalam keadaan yang sedemikian, insya-Allah. Amin ya Rabb. Baik, kali terakhir saya datang rasanya 22 bulan 2. Ya. Betul. Muka surat 49. Betul Masalah ke-8. Ya. Betul ke tuan? Dah lama ke tak datang betul? Betul Lama bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 bulan. Kalau orang mengandung nak dekat berapa? Sungguh. Kapet pun dah baru. Mudah-mudahan. Dan tahniahlah kepada pengurusi baru. Saya suka mengingatkan diri saya dan juga sesiapa yang memegang pun, apa kita pegang pun ada orang suka, ada orang tak suka juga. Mana-mana pun. Nabi pun ada orang suka, ada orang tak suka. Apatah lagi kita. Buatlah sebaik mungkin yang boleh. Setiap benda yang Allah Ta'ala bagi kita pegang itu merupakan amanah. Bila disebut amanah, maknanya benda itu akan ditanding. Baik, buka muka surat 49 tuan-tuan. Kita ada SOP ni. Masuk isyak ni kita buat. Nanti 8.35. Baik, muka surat 49, masalah ke-8. Qala musannif fi hadzal kitab, maktub fi hadzal kitab. Kata penulis kitab, masalah yang ke-8. Kita masih lagi membicarakan malam pertama di alam kubur. Kubur ni tuan-tuan merupakan alam yang ke-berapa? Alam yang keempat. Kita sekarang berada di alam yang ketiga. Lalu dah saya sebut. Itu sebab sahabat sebut apa? Alam akan kita berganti, alam yang kita tempuhi itu akan bakal menjadi lebih susah. Pertama alam roh. Saya ambil ringkas. Alam roh. Itu yang Allah Ta'ala tanya dengan nafsu, man anta. Nafsu cakap apa? Anta, anak-anak. Kemudian dimandi, dibasuhkan selama 1000 tahun. Kemudian dibawa balik depan Allah Ta'ala. Man anta. Barulah nafsu cakap, anta Rabbi, ana abdi. Engkau Tuhan aku dan aku hamba engkau. Itu sebab nafsu ni tuan-tuan. Walaupun tak ada bulan puasa, syaitan tak ada, kita susah nak buat taat. Sebab apa? Nafsu ni kalau kita tak kawal, dia yang kawal kita. Itu alam roh. Sebab roh ni datang dengan dua benda, akal dan
nafsu. Kemudian berpindah kedua alam yang dinamakan alam rahim. 120 hari akan ditiupkan roh ke dalam rahim ibu kita. Dihimpunkan roh ni pada satu tempat sampai giliran masing-masing dengan perintah Allah memasuki rahim yang Allah Ta'ala pilih. Disebut itu. Bersyukurlah kita kerana Allah Ta'ala pilih kita memasuki rahim, di antaranya rahim orang Islam ataupun orang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Susah mak ayah kita, terutamanya ibu. Itu sebab dia letakkan syurga tu di bawah tapak kaki ibu, bukan tapak kaki bapa. Tapak kaki ibu. Masa itulah pening-pening, muntah-muntah. Jadi masa dalam rahim ibu, di kali itulah. Itu sebab tuan-tuan disebut di antara dosa yang tidak akan dibawa ke dalam kubur, dosa yang tidak akan dibawa ke padang mahsyar, dosa yang tidak akan dibawa ke neraka ialah dosa kepada mak ayah. Jaga. Tapi kebanyakan mak ayah ni dia pengampun maaf. Kita pun jadi mak ayah, kalau ada anak-anak kita berdosa, ampunkan, maafkan. Jangan susah-susah di akhir. Ya Allah, ya Tuhan, anak aku ni tak faham. Semua mak ayah macam tu. Sungguh. Kalau kita ni berjiwa orang yang beriman, kita tahu betapa susahnya besok dekat akhirat kalau dakwa aku ampun. Itu juga dengan isteri, selalu dia pesan. Isteri kita kalau dia buat salah, tambah-tambah isteri kita dah meninggal, aku ampunkan dia. Suami kita apa ampun dia. Memanglah susah, berat, susah, cakap mulut boleh memang. Sebab benda itu disebut orang yang paling Allah Ta'ala sayang ialah orang yang suka mengampunkan dosa orang salah. Kita ni hari-hari salah. Siapa hari ni tak ada dosa, tak ada salah? Ni muda dulu mungkin ganas-ganas juga. Yang naik motor tayar belakang ni pun ada juga. Dah tua dia pakai kopiah, kalau naik tayar belakang lagi, betul tak betul? Sungguh kita ni manusia biasa. Nabi dan Rasul tu tuan-tuan, dia ada satu sifat yang Allah Ta'ala pelihara sebab dia menjadi contoh. Apa sifat dia? Maksud Allah Ta'ala pelihara. Namun begitu Nabi dan Rasul itu harus baginya bersifat dengan sifat manusia biasa, nangis, sayang. Oleh sebab kita tengok Nabi ketika anak dia meninggal pun nangis. Sayyidina Umar cakap, ya Rasulullah, nangis. Nabi cakap apa? Aku ni manusia biasa. Perasaan sayang, perasaan sedih tu ada. Tuan bayang tuan, kalau Nabi tu tak ada buat salah, tak pernah tinggal waktu, tak tinggal sembahyang, tak pernah terlupa rakaat, macam mana kita nak sembahyang? Dijadikan Nabi itu terlupa rakaat supaya kita menjadi contoh. Sallu kama ra'aitumuni salli. Kita tengok Nabi itu tinggal sembahyang, macam mana Nabi ganti, macam mana Nabi sujud sawi ke, gitulah kita tengok, barulah kita jadikan panduan. Kalau Nabi itu tak pernah buat salah, salah Nabi itu bukan salahnya berdosa, salah untuk mengajar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membagi warisan, ini masalah ke-8. Masalah ke-8 yang ditulis oleh penulis. Mari kita sama-sama baca dan kita tengok apa manfaatnya bagi diri kita. Sebelum membagi warisan harta mayit, diprioritis atau didahulukan untuk menguruskan jenazah. Maknanya kalau mati, si mati tadi ada tinggalkan harta. Contohlah dia tak ada masuk badan khairat. Hari ni ada badan khairat. Ada orang tak masuk? Ada orang masuk. Tapi pada saya elok masuk. Sebab takut kita ni mati mengejut.
Masa kita meninggal, takut kadang-kadang anak-anak kita tak ada duit. Saya tuan-tuan, saya pengurus jenazah. Kadang-kadang jenazah dah mandi, dah kapan, nak pergi ke kubur, duit tak cukup. Tunggu ustaz, tunggu. Kan dia ada letak barang kaca kan, tunggu ambil kira. Takkan kita menyusahkan orang yang lain? Itu masuklah badan akhirat kan sebenarnya. Sebab bila masuk badan akhirat, semuanya ditanggung. Memudahkan kita. Benda tak wajib. Wajib ke masuk? Tak ada. Benda bid'ah. Zaman Nabi tak ada badan akhirat. Nyambung. Zaman Nabi dah ada. Nyambung. Banyak tak ada zaman Nabi. Motor tak ada. Kereta pun tak ada. Semuanya disebut bid'ah. Tapi jangan lupa bid'ah tu ada dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Masuklah. Mahal Ustaz, sebulan RM20. Pokok sekotak RM18 boleh beli. Tak. Sekarang lahir sekotak RM17.85 pun tak salah. Baru ni saya nak bayar minyak, duit minyak, saya tengok orang tu beli rokok Damhil dekat Petronas RM17.85 tak salah. Dekat RM18. Iuran mati selalunya sebulan RM10 je. Masuk. Jangan tak masuk. Sebelum membagi warisan, harta mayat taklah didahulukan untuk mengurus jenazah. Dulukan jenazah. Kalau duit dia ada, tinggalkan, uruskan jenazah. Boleh diambil daripada duit si mati untuk menguruskan jenazah. Sekarang kubur mahal tuan. Itu tengok kubur pula. Kalau kubur yang dekat KL tu, dekat dengan Batu Cape tu mahal. Sampai 500, 600. Kalau tempat saya baru 380. Batu Muda paling mahal. Kenapa mahal? Wallahualam. Mungkin cantik. Gitu. Atas cantik tak guna. Yang cantik itu mana? Bawah. Atas cantik. Lubang buang duit, letak marble, letak terazu. Atas kubur apa? Cukup madai datang bersihkan mana-mana benda yang tak patut. Yang paling penting tu doa, bukannya habiskan duit tu. Mak kita ada tinggalkan duit EPS banyak ni, kita buat kubur dia taruh marble. Wow. Yang kedua disebut ialah membayar hutang. Maknanya mati, bayar hutang dulu. Ada disebut tahlil? Ada? Belum lagi. Bayar hutang. Lalu saya pesan diri saya dan saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, bila kita dah mula masuk 50 lebih, 60 lebih, yang mana ada hutang tu, bereskan hutang. Kalau dah habis, jangan buat hutang. Kita mati meninggalkan hutang. Dan melaksanakan wasiatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'minul mu'alqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai hutang dilunasi. Maknanya roh terawang. Ada orang tanya saya, dia cakap macam mana dengan hutang yang kita ada perjanjian. Hutang yang ada perjanjian, mengikut perjanjian. Sebab sebahagian daripada hutang rumah, kalau dia meninggal, ditanggung oleh kobrat, ditanggung oleh insurans akan melunaskan. Itu pun mau kejar. Pergi syarikat insurans, cakap dengan dia, ya saya dah mati ni. Jangan dibiar itu. Kalau si mati tadi ada meninggalkan duit, belum pergi haji, badalkan haji dulu.
Dah selesai semuanya, barulah kalau nak dibagi kepada waris, bagi. Itu pun tengok. Ada tak waris yang bawah umur yang mau main duit anak yatim? Duit anak yatim ni jangan dibuat main. Kalau orang rasa takut tuan-tuan, kalau orang tadi rasa takut, dia pergi mana-mana pun dia takut. Utamanya takut dengan Allah. Sebab Nabi sebut apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Takutkanlah Allah kat mana saja kita berada. Dalam keadaan mana sekalipun kita takut dengan Allah. Sebab ilmu tauhid tu disebut juga dengan ilmu rasa. Rasakan apa? Rasakan kewujudan Allah. Rasakan Allah Ta'ala tu melihat. Bukan di mulut aja. Allah Ta'ala ni melihat, maha melihat. Kaunuhu basir, melihat. Kalau cakap kat mulut dia tak guna. Rasakan Allah Ta'ala tengok. Aku ni belum semayang lagi, Allah Ta'ala tengok. Ilmu rasa. Kan orang cakap cerita garam, rasakan dia punya masin. Rasalah masin. Kalau orang nak mencuri itu, dia rasa Allah Ta'ala tengok. Dia tahu Allah Ta'ala catat. Dia tahu Allah Ta'ala balas. Dia tahu Allah Ta'ala balas neraka. Dia curi tak? Tak curi. Sebab dia cakap rasa. Jangan di mulut saja. Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala maha tahu. Alimul ghaib wasyahadah, yang mengetahui benda yang alimul ghaib, benda yang ghaib, wasyahadah, lagi benda terang-terang, lagi benda yang nampak. Maknanya Allah Ta'ala tahu semua. Apa sekalipun, kemudiannya jaga, jangan rasa kita ni bagus pada orang lain. Riak ni tuan-tuan boleh nampak. Riak boleh nampak. Ada satu lagi sifat yang tak boleh nampak. Apa dia? Ujub. Aku lah paling bagus. Aku lah suara paling sedap. Aku lah alim. Aku lah yang paling alim. Aku yang paling pandai. Aku lah yang paling tahu. Ujub. Aku lah yang paling kaya. Orang kaya wujud dengan kekayaan dia. Ustaz wujud dengan ustaz dia. Bila kita wujud tu kan timbullah rasa riak. Kita rasa bagus. Apa syaitan cakap? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau jadikan dia daripada tanah, selut. Kau jadikan aku daripada cahaya, api. Aku lagi mulia, kenapa aku nak tunduk? Kalau kita rasa kita hebat pada orang, kita rasa hebat baik pada orang, kita bagus pada orang, samalah macam yang kita. Susah dan tak tempat orang cakap ngaji tasawuf ni mudah, nak amal tasawuf payah. Dah kenal Allah Ta'ala, nak beribadah kena ada fiqh, macam ni semayang, macam ni agak semayang. Dah ada fiqh, dah semayang, nak jaga amal tadi kena ada tasawuf. Banyak lagi. Kalau tak ada mukhlis, kalau tak ada ikhlas, benda yang kita buat tadi sia-sia, lara. Masuk yang bercakap, mungkin tuan-tuan lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang bercakap kat depan. Tahu? Sebab benda-benda dalam hati. Iza solihat solihal jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Hati. Buatlah macam mana. Payah Ustaz, memang payah.
kalaulah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, kalau kita mati, disebut kalau kita mati dalam su'ul khatimah, masa kita mati pun layanan kita tak sama. Dan siksaan bagi orang yang mati dalam su'ul khatimah bermula bukannya bermula di neraka, bermula di dalam kubur. Maknanya jarak kita pada siksaan yang Allah Ta'ala tentukan ataupun Allah Ta'ala sediakan ni, kalau kita tak jaga-jaga, dekat tak? Dekat. Kalau kita mati hari ni, malam ni, besok orang ke bumi kan kita katalah pukul 10, 11. Ya? Kalau kita mati su'ul khatimah, pukul 11 orang bergerak, pukul 11 lebih kita dah mula seksa dalam kubur. Di antara hadis sahih yang Nabi sebut seksa di dalam kubur, apa dia? Lelaki dan perempuan yang dalam keadaan telanjang dimasukkan dalam satu rumah, kemudian dinyalakan api, berterbangan lelaki dan perempuan tadi, terbakar sehinggalah hari kiamat. Itu belum masuk kala jengking dengan himpitan tanah sehingga berceramuk ataupun berceranggah tulang busuk yang disebut dalam hadis yang lain. Itu Nabi sebut melalui apa? Mimpi. Nabi mimpi ini merupakan perkara yang benar, dan Nabi yang mimpi ini merupakan benda yang wahyu. Aku melihat, gitu. Itu juga dalam tu yang disebut at-talaqtu fi jannah fara'aita ahlihal fuqara wa talaqtu fi nar fara'aita ahli manni nisa. Bila aku menoleh ke arah syurga, aku tengok penduduk syurga ni kebanyakannya fuqara. Siapa dia fuqara? Orang miskin. Wa talaqtu fi nar fara'aita ahli manni nisa. Bila aku menoleh ke arah neraka, aku tengok dalam neraka ni kebanyakannya nisa, perempuan. Itu juga seksa tadi. Sebab kadang-kadang kita duduk saya kadang-kadang tuan-tuan, kita duduk seseorang, ya, kita ingat mak ayah. Ya, yang mana dah meninggal isteri, teringat apalah kabarnya di dalam kubur. Kena ada takut. Bukan takut mati, takut bicara selepas duduk kadang-kadang teringat. Tambahlah kalau yang meninggal tu orang dekat-dekat dengan kita, muda lagi, kita pun sebaya sikit lebih kurang dengan dia, makin dekat aku dengan kematian. Duduk kadang-kadang aku, sebab Nabi sebut orang yang bijak al-qayyisu. Orang yang bijak itu ialah orang yang mengingati mati. Ingat orang yang dah mati, terutamanya mak ayah kita. Kita tahu mak ayah kita macam mana, betul tak? Kita tahu. Semua tahu ni mak ayah kita macam mana. Mak ayah kita ni kaki semayang ke, mak ayah kita ni memang kaki surau ke, mak ayah kita ni memang hari-hari sedekah malam Jumaat ke, atau mak ayah kita ni tak semayang ke, mak ayah kita ni kaki judi ke. Ada. Kalau itu benang-benang tak? Sebagai anak dan tuan, saya selalu pesan dengan diri saya dan juga doakan mak ayah, doakan mak ayah. Selagi kita bernyawa, selagi itulah Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk membantu ataupun mendoakan mak ayah kita, membantu ataupun mendoakan pasangan kita, suami atau isteri yang Allah Ta'ala dah jemput, anak-anak kita. Ada orang ingat, saya ada kuliah dekat satu masjid, tuan-tuan, dia cakap, datang mentu, dia datang habis kerja kuliah saya, dia datang dia peluk. Saya bila orang peluk, tiba peluk, saya peluk lah. Kita sangka baik. Masa tu belum PKP ni.
Kalau ada PKP jangan peluk-peluk. Kena tangkap. Orang lagi takut kena tak pakai topeng 1,000 daripada tak pakai tudung. Manusia hari ni macam tu. Tudung lambat. Ustaz, syurga neraka ni jauh lagi dia boleh jawab. Ini tak pakai 1,000. Kalau tak ada ke dalam ada. Dia datang peluk dia. Dia cakap, kenapa ni jin? Ustaz, anak saya baru lagi minggu lepas ni, muda lagi. Saya selalu pesan dengan dia, kau besok, kau besok, dia dah tua kan, umur. Saya selalu pesan dia di antara anak yang saya memang harapkan. Kau besok kalau ayah meninggal, nampaknya kau ni boleh uruskan ayah. Dia tengok anak dia tu memang orang surau, rajin pergi sembahyang, rajin kuliah. Kalau ada proses meninggal, ikut. Kau ni besok kalau dah meninggal, ayah meninggal besok, agak-agak kau lah yang menguruskan jenazah. Tapi apa nak buat, Ustaz? Dia yang pergi dulu. Jangan muda-muda kadang-kadang ingat lambat mati. Jangan gitu. Bila Ustaz sebut tadi, kita ni tak tentu tuan. Banyak benda yang Allah Ta'ala buat kadang-kadang di luar jangkaan kita. Mungkin tengah hari besok orang uruskan jenazah. Apa yang ulama sebut, bukan takutkan virus, bukan takutkan kematian. Sebab kematian tu takut macam mana pun dia tetaplah datang. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'. Ajal tu datang, kau takut ke tak takut, kau Allah Ta'ala takkan tangguh. Cuma persiapan selepas Allah Ta'ala jemput. Mana kita lagi tuan? Ke tempat yang semua orang pergi, iaitu kematian. Baik, ambil sikit lagi masalah ke-9. Masalah ke-9 adalah perkara serius yang menjadi musibah terbesar yang ingin melakukan syirik dengan kekuburan. Apa makna syirik? Syirik ni makna dia menduakan Allah Ta'ala. Satu lubang, satu gua, dua lubang. Syirik. Saya pernah sebut dulu, Ibnu Mas'ud tuan, dia menangis teresak-esak. Nangis macam budak-budak. Sayyidina Umar jumpa dia cakap, Ya Ibnu Mas'ud, kenapa kau nangis ni? Dia cakap, aku baru dengar Nabi sebut tadi, siapa-siapa yang beribadah di dalam hatinya ada riak, itu adalah syirik. Walaupun sedikit. Abu Sayyidina Umar cakap, kalau itulah berita yang kau sampaikan, memang layaklah kau menang. Maknanya susah kita nak jaga amal. Susah. Seperti mereka yang melakukan tawaf mengelilingi kuburan. Sekarang dah kurang lah benda ni, tak ada. Malaysia ni tuan-tuan di antara negara yang kepahaman Islam dia makin lama makin meningkat. Alhamdulillah. Dulu tuan-tuan kalau tahun 70-an, ini minta maaf cakap. Kalau dekat Melaka tu orang bawa sembelihan pergi dekat pantai Tanjung Keling, dipanggil mandi sapa. Satu sapa dia pergi sana. Bawa kambing, bawa apa dulu. Di zaman dulu-dulu lah. Zaman mak kita dulu pakai baju jarang-jarang, tak pakai tudung. Dulu kain belah.
Tuan-tuan jumpa ni semua. Ya. Kalau dulu tuan-tuan 10 orang perempuan, seorang nak jumpa pakai tudung pun payah. Hari ini alhamdulillah kalau 10 perempuan, mungkin 9 dah pakai tudung. Maknanya pendekatan Islam, penghayatan kehidupan dalam Islam itu bagi orang Islam makin lama makin baik gitu. Jadi alhamdulillah. Ini yang melakukan syirik dengan kuburan ni, mengelilingi kubur ni dah tak ada lah. Dulu kubur itulah, kubur inilah, dihantar ayam. Itu sebab Sudin dengan Piramli buat cerita bomo tu bukan saja-saja. Itu duit sudah datang, kira selai-selai. Ada cerita dulu. Tengok kaki bengkak, merah, panas. Masa tu tak tahu gaut. Ni kau lah, ini buat. Tengok benjol bengkak merah lah. Ini orang buat. Dulu. Pergi jumpa bomok. Dulu banyak bomok tu, jangan rasa. Ni kau jauh, alamak. Dekat ni. Tu balik. Saya pernah dulu masa kecil, saya selalu pergi dulu kampung tuan-tuan, rumah kampung kalau dekat Melaka dulu rumah dia ada tiang. Dia lantai dia papan. Kita budak-budak selalu main apa? Main getah, main gasing dekat bawah bau. Bomong tu dia pakai telefon. Halo mana tu? Tapi bukan ada telefon. Itu pun ada orang datang, bomong perempuan. Halo. Tinggal. Di zaman dulu lah. Bila kita dah ada kepahaman tentang Islam, Alhamdulillah. Sebab kita ni disuruh ajar anak-anak, benda ni jangan buat, syirik, benda ni jangan buat, boleh jadi kafir, benda ni jangan buat, salah. Jadi anak kita faham ini tauhid. Benda ni kena jaga kepahaman, ketaatan kepada Allah Ta'ala ni benda yang perkara pokok. Meminta mayit untuk mengabulkan hajatnya kerana meyakini si mayit adalah wali Allah. Itu kata. Wa imam dia wali sekali pun. Itu sebab dulu ada orang cakap wali songo, wali 9. Banyaklah orang cakap karamat wali. Pergi minta wali itu sendiri pun kehidupan dia dalam akhirat, kehidupan dia dekat dalam kubur pun ketentuan Allah. Kita lagi minta dengan dia. Sekarang dah tak ada. Dulu takut kan, lalu kubur takut. Kalau lalu kat kubur kan, kalau start bawa motor C70 Honda, lalu kat kubur, tangan mesti kat belakang. Takut ada yang tumpang tak? Kalau tak ada pun ke belakang. Asal kau duduk je ni, takut dia tumpang. Sekarang dah tak ada dah. Ruang dah jalan dah tak ada dah. Ada juga orang takut lagi. Cakap boleh lah ustaz, saya pernah mengaji kat atas kubur. Masa orang mak saudara saya meninggal, mengaji kat kubur. Nak dapatkan khatam 3 kali, giling-giling. Kalau kena shift malam. Orang kemah. 2 orang, seorang jaga, seorang baca. Ambil satu juzuk. Ataupun sekali 2. Ambil juzuk sekali 2 lah. 17, 18. Kan aku buat 19, 20 lah. Bila sikit boleh tidur. Baca. Alam ahadinaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitana. Babi sampai dekat tepi kemah tu, babi. Itu baru babi.
agak kalau orang baling tong tu memang cabut lagi. Kalau tak ada dugaan memang cabut. Nampak fitrah kita manusia. Sebab kita dah diajar daripada kecil. Antu. Ini mintalah wali. Orang yang dah mati tu kita minta supaya dia kabulkan permintaan kita. Dan kan dia dah mati. Ini salah satu benda yang disebut syirik. Baik, saya berhenti cakap tu tuan-tuan. Hari ini ya tuan. Baru ni ada orang tanya saya bab mufarakah. Mufarakah ni hukum dia apa? Mufarakah ni ada hukum dia, kadang-kadang harus. Kita tengah sembahyang subuh, imam baca surah sejadah, kita terasa nak buang air besar, harus kita mufarakah. Macam mana nak mufarakah? Niat dalam hati, aku tak nak ikut. Keluar daripada jemaah. Bukan keluar tu diri keluar dah. Semayang macam biasa, habiskan semayang, lepas tu pergi qada hajat. Macam tu. Faham? Ataupun ada disebut seandainya si imam bacaannya memang jelas membatalkan semayang, bacaannya tak betul, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, huruf mim tu kena tutup mulut, tutup bibir. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sebab tuan-tuan nak jadi imam ni pun kena ada ilmu. Kalau rasa ada orang lagi pandai pada kita, biar dia ke depan. Tidaknya apa yang disebut dalam ilmu tajwid, selalunya orang komplain buat apa? Rukun qauli, rukun bacaan. Qauli ni maknanya kena keluar. Jahar maknanya kuat. Bacaan kita semayang ada dua, sir ataupun jahar. Bab jahar ni selalu orang komplain. Kalau rasa kita, apa yang disebut kalau ketika saya belajar ilmu tajwid dulu, sekurang-kurangnya mahir dalam kisah nun mati dan mat. Orang ngaji tahu tak? Nun mati. Sekurang-kurangnya kita nak ngaji Quran yang betul, sekurang-kurangnya kita mahir dalam kisah nun mati dan mat. Mat asli, mat tabi'i sama lah. Kisah nun mati. Apa dia hukum nun mati? Ada 5. Apa dia? Izhar, zahir, jelas. Ihfa, sembunyi. Tarmihim bukan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Bukan baca afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Itu sebab dalam Fatihah tu tak ada hukum ihfa. Sebab hukum ihfa ni dia antara hukum yang susah nak dibuat. Izhar ihfa, iqlab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak boleh watab, sebab ujung dia ada sabdu. Kalau mati, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sikit ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Itu boleh. Kasab. Orang ni tajwid tak? Dan hukum yang keempat ialah idgham ma'al ghunna. Berapa huruf idgham ma'al ghunna? Atau ada pecahan juga? Ada 4. Dan akhir sekali dalam bab hukum nun mati ialah idgham bila ghunna.
Idgham makna dia masuk, bila tanpa. Ghunah makna dia dengung. Jadi kalau tuan-tuan rasa tak lepas, jangan naik ke dia. Ustaz, saya ada 10 orang semayang. Ambil yang paling bagus bacaan. Tak semestinya dia faham. Kalau dah tinggal 10 orang, katalah 3 orang, 4 orang. 4 orang ni siapa yang paling bagus bacaan dia? Tu ke depan. Faham? Jangan, ni semua tak lepas, kita semayang sendiri, itu ngaruh lah. Ngaruh. Maknanya saya sebut tadi, orang yang paling sebutan dia paling bagus ke depan. Katalah dia ni lagi bagus, ke depan. Anta afdal wal au. Fasahah dia. Makhraj daripada perkataan akhraja. Apa makna akhraja? Keluar kataan, huruf tu keluar dekat mana? Dah. Gigi kacip dengan lidah. Dah. Sikitlah tentang tajwid tuan-tuan. Ada orang tanya saya. Tapi kalau kita, itu sebab dalam sembahyang ni pun kita jangan kita riak pula. Orang salah sikit kita tegur. Orang salah sikit tegur. Benda tu bukan rukun dalam mata lah. Saya pernah dengar, saya pernah sebut dulu. Orang tu dia mengaji, tabat yada abi lahabin wa tab. Subhanallah. Betul-betul dia mengaji tak? Tajwid. Ataupun orang baca qul huwallahu ahad. Subhanallah. Sebab apa? Tak ada qalqalah kubra. Allahus samad. Subhanallah. Lam yalid wa lam yulad. Subhanallah lagi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam dah pandai sah. Lagi benda tu bukan rukun. Husnuzan. Ini tak sah. Kan nak buat pelantun-lantun. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan, insya-Allah. Yang betul, yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Kesalahan saya, kesilapan saya, kekhilafan saya. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan saya dan juga tuan-tuan, insya-Allah. Baiklah, kita sama-sama baca Fatihah. Kita hadiahkan pada mak ayah kita, adik keluarga terdekat kita, jemaah-jemaah yang pernah bersemayam di sini, yang telah mendahului kita. Mohon kiranya Allah Taala mudahkan mereka di alam kubur, insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Tuhan yang Maha mendengar lagi mengetahui segala-galanya. Ya Allah, hamba-Mu yang lemah lagi banyak dosa, ya Allah, mendadak tangan mohon keridaan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami. Ya Allah, yang hidup lebih-lebih lagi yang telah berada di barzakh. Ya Allah, permudahkanlah kehidupan harian kami. Ya Allah, lapangkanlah dada kami. Ya Allah, tenangkanlah pikiran kami. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami dari segala bala. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami dari segala musibah. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami dari segala wabak penyakit. Ya Allah, khususnya wabak yang sedang merebak di kali ini. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dari perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kami dan membatalkan syahadah kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami sedar bahawa kehidupan ini bukanlah untuk selamanya. Ya Allah, akan sampai waktu dan ketikanya giliran kami dijemput oleh-Mu. Ya Allah, maka kami mohon kepada-Mu. Ya Allah, maka Kau permudahkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami bila sampai waktu dan ketikanya. Ya Allah, mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kalam kami. Ya Allah,
Andai Kau panjangkan usia kami ya Allah, biarlah sisa hidup kami dipenuhi dengan amalan yang baik ya Allah, amalan yang Kau radai ya Allah, amalan yang Kau rahmati ya Allah. Bantulah kami dalam didik diri kami dan pasangan kami agar menjadi suami isteri yang soleh dan solehah ya Allah. Bantulah kami dalam didik anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah ya Allah. Anak cucu yang boleh menjaga dan menghargai kebajikan kami semasa hayat kami ya Allah. Anak cucu yang boleh mendoakan kami setelah kami dijemput oleh-Mu nanti ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Terangkanlah kubur mereka ya Allah. Kau terimalah akan amal ibadah yang pernah mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata ya Allah. Tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan, pelajaran yang dibekalkan kepada kami ya Allah. Tidak terbalas kami akan jasa dan pengorbanan mereka ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Namun Kaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang beriman dan beramal saleh ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur ya Allah, bukan yang mendapat azab-Mu di dalam kubur ya Allah. Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepada kedua ibu bapa kami atas salah seorang yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah usia mereka dalam taat ya Allah. Permudahkanlah mereka dalam beribadah ya Allah. Andai ditakdirkan mereka pergi dahulu sebelum kami ya Allah, berilah kami kesempatan dan peluang untuk berada di sisi mereka ya Allah. Bagi membolehkan kami mentalkinkan mereka ya Allah, memandikan mereka ya Allah, mengkafankan mereka ya Allah, dan membahyangkan mereka ya Allah. Dan turun di liang lahat bagi menyempurnakan bakti yang boleh kami buat untuk mereka ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalal wal Ikram. Himpunkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah di penghujung di tempat yang paling baik di sisi-Mu ya Allah, yaitu dalam syurga-Mu ya Allah, bagi bertemu dengan-Mu ya Allah, bagi bertemu dengan para Rasul-Mu, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Istajibillahumma du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu